Hai, bertemu kembali dengan saya Max Even Bourbon di YouTube channel saya, Bourbon Even. So, hari ni seperti di topik dekat bawah korang dah boleh tengok, iaitu berkaitan dengan pengalaman saya berada di college vocational. So, hari ni adalah video ini permintaan daripada viewer saya yang bernama Feno. Nama dia punya username dekat YouTube dia adalah Feno XYZZ. So dia request, dia cakap share experience dekat KV Burn. So hari ni saya akan membuka topik ni. Ini adalah hanya sekadar berkongsi pengalaman saya as individu lah. Okay, so berkaitan dengan saya sahaja, tiada berkaitan dengan orang lain, orang luar ataupun mana-mana pihak. Saya tak ada buat macam tu. So hari ni saya akan berkongsi kepada korang semua. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah dan juga aktifkan notifikasi loceng dekat bawah supaya korang takkan terlepas apa-apa video terbaru daripada saya. Hai, saya Max Even dan saya adalah bekas pelajar college vocational. Dan ini adalah cerita di mana pengalaman-pengalaman saya selama berada di college vocational. Dan bagi saya adalah seronok berada di college vocational berbanding saya berada di sekolah lain. Tapi itu depends lah. Sangat suka untuk menimba ilmu di college vocational sebab dia bawa banyak sangat best moment untuk saya dan juga saya masuk pada tahun 2018, iaitu selepas kita PT3. So that's mean after PT3 pelajar-pelajar dah boleh cuba untuk memohon kemasukan ke college vocational. If you guys memang betul-betul berminat untuk belajar, ya. Vocational college ni bukannya tak boleh kita nak cop dia cakap college vocational adalah tempat kita kepada pelajar yang macam malas nak belajar apa semua. Excuse that is not true. Sebab dekat college vocational awak juga akan perlu belajar seperti mana kita belajar dekat sekolah-sekolah SMK dekat mana-mana pun. Sama je belajar juga. You akan menduduki ujian juga. Jangan anggap college vocational tak ada ujian, tak ada apa. Sebab dekat college vocational awak juga akan belajar seperti orang lain. You ada subjek science, you ada subjek math, you ada subjek BM, BI dan sebagainya. Tapi ianya tak se-heavy seperti mana awak belajar dekat sekolah menengah. Okay? So awak semua kena faham tu. Untuk berada di college vocational, anda kena faham pembelajaran anda sehingga ke tahap diploma vocational. So anda untuk tahu 2 tahun terawal, iaitu contoh macam saya masuk 2018 dan 2018-19 itu adalah di mana saya menduduki sijil vocational Malaysia dan juga saya ambil sijil kemahiran Malaysia. Tu dua benda untuk di tahun 2 tahun yang terawal tu. And then if you pass, lulus daripada sijil vocational, anda akan terus dapat menyambung ke diploma. Awak dengar tu. So that's mean you kena belajar juga. You tetap akan kena belajar, study betul-betul seperti mana you dekat sekolah menengah. Tak ada beza pun. Tak ada cakap college vocational tempat orang malas, tempat orang tak nak belajar, ataupun orang yang cuma sembelawa dekat SMK. No, bukan. You dekat college vocational, you tetap juga belajar seperti mana yang lain. Dan bila you belajar untuk 2 tahun terawal ni, you dapat pointer yang bagus, then you can go for diploma. Anda kena faham tu. Dan untuk diploma juga, ia ada 2 tahun juga. So saya diploma 2020 sampai 2021. But then masa tu COVID dan extend sampai 2022. So lepas tu baru kita menjalani latihan industri selama 6 bulan. Dan itu adalah lepas anda diploma. So pengalaman saya berada di college vocational, komen saya adalah baik saja. Dan so dekat sini I dah prepare sijil saya. So ini adalah sekadar berkongsi tau untuk semester 1. Okay, semester 1 saya
masa tu saya agak lemah sebab sistem pendidikan daripada sekolah menengah dan college vocational adalah berbeza. So di mana saya first semester tahun 2018, saya saya dapat, it's not bad, tapi bagi saya ini adalah permulaan dan saya tak dapat A langsung dekat saya punya exam. So saya just dapat, untuk bahasa Melayu saya dapat C+, Inggeris saya dapat B+, Matematik saya dapat C, Sains saya dapat C, Sejarah saya dapat B-, Pendidikan Moral saya dapat B+, Lukisan Skematik Elektronik saya dapat B+, Pemasangan kelengkapan peralatan ujian iaitu saya dapat B+, dan juga pemasangan peralatan elektronik industri adalah B tambah. Dan di mana anda boleh lihat dekat situ saya agak tak begitu dalam saya punya exam sebab itu first time kan. So saya macam masih tak faham lagi masa tu semester 1. So saya macam saya tak tahu konsep ujian ni macam mana dan sebagainya. So masa tu and then for the second semester iaitu semester 2 saya do my best. Then dekat sini saya still dapat my bahasa Melayu adalah C+, lepas tu bahasa Inggeris saya adalah B+, lepas tu saya dapat matematik C seperti biasa, sains saya dapat B, sejarah saya dapat C+, pendidikan moral saya dapat B+, penyelesaian masalah peralatan ujian B+, penyelesaian masalah peralatan elektronik industri saya dapat A-, finally. Lepas tu pemasangan peralatan elektronik saya dapat A-, finally juga. So dekat sini ada perubahan. Okay, selama saya di tahun yang ke-1 2018 tu, 2 semester tu saya got masih okay lah, kira dia masih okay, it's not bad, tapi saya okay, it's just okay, and saya do my best. And then beralih kepada tahun 2019 iaitu saya ke semester 3 dan juga ke-4 untuk last saya punya pengambilan bagi sijil vocational. Dan di bulan ataupun semester 3 saya dapat bahasa Melayu B finally juga. Lepas tu bahasa Inggeris kekal dengan B+. Sejarah saya dapat C. Pendidikan moral saya dapat B+. Matematik untuk teknologi adalah Matematik untuk teknologi saya dapat E sebab susah gila. You know kan, kalau dah matematik dalam matematik untuk teknologi tu dia belajar more to admit. Dia more to admit, dan bila dia lebih kepada admit saya jadi sangat lemah dalam matematik saya sebab saya memang tak pandai sangat mathematics. As you can see, saya daripada semester 1 saya hanya dapat C, dan ni saya dapat E untuk matematik. Lepas tu sains untuk teknologi saya dapat C. Tata Raja pengaturan caraan kawalan logik saya dapat A-. Penyelenggaraan cegahan peralatan elektronik saya dapat A- juga. Lepas tu untuk pembaikan dan penyelenggaraan perkakasan elektronik saya dapat A-. Dan in diploma saya agak kecewa dengan admit saya, itu untuk matematik teknologi. So saya memang I'm not into matematik, tapi day by day saya belajar. Masa dekat diploma saya belajar betul-betul dalam matematik. Dan 2019 untuk semester ke-4 yang terakhir, dan saya dapat dekat sini bahasa Melayu B+, bahasa Inggeris B+, sejarah B, pendidikan moral B+, lepas tu matematik untuk teknologi saya dapat C finally, sebab dari apa yang kita gagal tadi saya buat untuk more better. Lepas tu sains untuk teknologi, sebab sains teknologi ni dia more to physics, so saya dapat D+, agak menyedihkan juga. Kawalan mutu produk elektronik saya dapat A-. Penyelenggaraan pembaikan peralatan elektronik saya dapat A-. Penyelenggaraan dan pembaikan peralatan elektronik tentera saya dapat A-.
dan juga penyeliaan lantai saya dapat A minus juga. So it's such better lagi daripada yang sebelum, cuma saya dapat D plus on my physics lah. Dan yang untuk sijil vocational ni saya dapat elektronik asas B plus kepujian tertinggi. Pengurusan peralatan elektronik saya dapat A minus cemerlang. Penyelenggaraan peralatan elektronik A minus cemerlang. Kawalan kualiti peralatan elektronik saya dapat A minus cemerlang. Dan juga bahasa Melayu ini tau, saya rasa ni macam yang ni dia macam sijil sama dengan SPM. Sebab dulu cikgu saya kata bahasa Melayu dengan sejarah itu memang dari SPM. So means dekat college vocational hanya menyediakan untuk korang punya SPM adalah dua subjek tu. So selebihnya if you guys dah habis nanti, macam you dah habis diploma ke, you nak tambah ke kan, so korang boleh belajar dekat luar lagi untuk edition punya tu lah, korang punya sijil SPM, Sijil Pendidikan Malaysia. So dekat sini kita ada dua je. So saya bahasa Melayu saya dapat B plus kepujian tertinggi, dan sejarah saya dapat lulus. Dan tak tahu berapa sebab dia tulis dekat situ hanya lulus. Dan saya dapat grade purata nilai grade kumulatif vocational PNG KV 3.56. Tapi yang kita selalu tengok adalah akademik. Kalau akademik PNG KA saya dapat 2.60. So bagi saya bagus, yes. Betul. Untuk bahasa Melayu dengan bahasa Melayu dengan sejarah tadi, dia adalah setara dengan bahasa Melayu kod 1103 SPM. So that's mean dua subjek ni adalah memang setara dengan SPM punya. Gitu. So korang still lagi dapat kira dia macam special punya, sebab korang ada SPM, korang ada SVM, korang ada SKM. Untuk sijil kemahiran Malaysia saya tahap 3 saya pun dapat juga untuk bahagian. So ni, so saya dapat, ini adalah sijil kemahiran Malaysia, troubleshooting, pembaik pulih dan penyelenggaraan peralatan elektronik tahap 3. So I got it. So means I do it and make it. Sarah. So itu adalah pengalaman saya berada di college vocational. It's such a good memories, it's such a good moment, it's such a good place to where you want to macam menimba ilmu dan pengetahuan dan juga pengalaman in industry. Macam you guys, macam sebab you masuk dalam college vocational ni, dia more mendidik awak untuk membuat. Dia belajar untuk sijil vocational, you akan ada belajar, ada membuat. So means you dekat bengkel, you akan do something, you bukan belajar je. Kalau you dekat kelas, macam you ambil subjek-subjek ni tadi kan, bahasa Melayu, English, matematik, sains, sejarah tu tadi, pendidikan moral tu. So that mean you belajar dengan buku, dengan buku juga, still dengan buku. You korang pun belajar buat kerangan dan sebagainya tu. Tetapi bila you dalam bengkel, you akan didedahkan dalam cara membuat. So you maksudnya you banyak bekerja ketika berada di dalam bengkel. Gitu. So kita beralih semasa saya berada di tahun yang seterusnya, iaitu 2020, iaitu masa COVID kan. Okay, kita mula. So untuk tahun yang kedua 2020, iaitu masa tu diploma. So yang ni saya lepas lah. So that's mean exam saya daripada sijil vocational tu tadi saya lulus, dan saya dapat melepasi untuk ke peringkat diploma. So that's adalah some of my friend, dia orang gagal bahagian bengkel dan juga yang penting-penting macam sejarah ataupun BM. So dorang terpaksa disingkirkan daripada college vocational, dan dorang tak dapat nak sambung ke peringkat diploma. So itu agak menyedihkan juga sebenarnya bagi saya. Dan dekat college vocational, you tak boleh kata you malas-malas nak sambil lewat je belajar. So you kena belajar juga elok-elok. Okay. So untuk diploma, untuk semester 1 saya dapat
Saya dapat untuk etika profesionalisme A minus. Pengajian moral saya dapat B plus. Matematik teknologi saya dapat B plus finally. Sebab selama saya belajar matematik memang gila-gila susah. So basic pneumatic dan hydraulic B plus. Lepas tu digital electronic and application B plus. Fundamental of electronic and circuit theory OSHA A minus. OSHA A minus. B dan juga audiovisual circuit design A minus. So I got good result for my diploma semester 1 di tahun 2020. So kita balik lagi kepada semester yang kedua iaitu di tahun 2020 juga. So saya dapat pengajian Malaysia 2. Pengajian Malaysia tu adalah sejarah lah kan. So kita orang pun ada pengajian Malaysia. So tapi dia lambat lah. Macam ni ambil masa kita dekat form 5. Form 5 ada pengajian Malaysia. So dekat sini pengajian Malaysia 2 saya dapat A. English for communication saya dapat A minus. Khidmat community saya dapat B plus. Calculus saya dapat B plus. Kinematik dan dynamic saya dapat B plus. Betul? Sekejap. Calculus dan kinematik dan dynamic saya dapat A minus. Industrial automation dapat A minus. Basic video equipment A minus. Microcontroller and embedded system B plus. So I'm proud lah since saya dapat result yang macam ni, cantik gila. Saya proud sebab I jarang tau nak dapat result yang cantik macam ni. So bila I dapat, saya rasa macam I can't believe myself that I make it. So ini pun bagus juga. So pointer yang saya dapat untuk semester yang kedua adalah 3.52. Lepas tu untuk semester yang ketiga, ini adalah pada tahun 2021. So untuk bahasa Mandarin, sebab saya ambil bahasa Mandarin tau. So dia ada dua bahasa pilihan, ada bahasa Arab dan juga bahasa Mandarin. Tapi basically bahasa Mandarin untuk yang non-Muslim dan juga yang bahasa Arab, dorang cikgu tu more tu siapa nak ambil lah. So macam mostly yang Muslim ambil untuk bahasa Arab. So kita orang yang non-Muslim, kita orang ambil untuk yang ni lah, bahasa Mandarin. So untuk bahasa Mandarin satu saya semester 3. So saya dapat untuk bahasa Mandarin saya dapat A. Keusahawanan A minus. Statistik teknologi saya dapat C. Tenaga dan kuasa saya dapat A minus. Audiovisual equipment dapat A minus. Quality control saya dapat A minus. Robotic fundamental saya dapat A minus. Robotic measurement and instrumentations A minus. Final year project 1 saya dapat A minus. Saya rasa saya kehilangan untuk banyak yang hilang sebenarnya. Semester 4 saya should have juga, tapi entah ke mana. So untuk semester 5 iaitu masa menjalani latihan industri di Kampung Budaya Sarawak, saya dapat grade A. Nilai grade adalah 4 dan juga purata grade saya untuk pointer adalah 3.63, 3.63. So on the job training saya dapat A lah. So I proud juga. So far this is the highest pointer that I got for 2022. And thank you untuk College Vocational sebab give me this opportunity for myself. Ini adalah peluang terbesar lah. Saya tak sangka juga, sebab saya rasa kalau saya sambung dekat SMK, I think saya kurang untuk kemahiran ni. So vocational dia menyediakan kita kemahiran. So if you suka dalam kemahiran and you suka untuk explore and belajar, dan juga belajar you nak buat juga, so you kena masuk dekat College Vocational. So untuk kebukaan untuk tahun ni, siapa yang nak masuk boleh join College Vocational.
yang berdekatan. Macam saya dekat college vocational Matang Kuching, dan yang lain korang boleh apply lah untuk belajar. Dan saya learn something new, dan tak sangka juga walaupun dekat rumah masa tu, tapi I do juga the best for my examinations. So I got a very good punya pointer juga untuk semester terakhir saya untuk diploma. Dan juga selama menjalani practical latihan industri di Kampung Budaya, thank you kepada mereka yang bagi good comments for me and banyak lagi. So I very appreciate it and I'm very thankful to you guys sebab banyak membantu semasa saya lagi menjalani latihan industri. So untuk cikgu-cikgu juga yang dekat bengkel, terima kasih, especially my cikgu favourite iaitu Cikgu Lidiana. Dia banyak membantu saya dan dia banyak bagi semangat untuk semua dalam kelas dengan kami, untuk kami sentiasa belajar dan fokus. Dan juga dia mengajar dengan seronok tau. So saya suka. So course yang saya ambil adalah teknologi elektronik. Seperti yang korang boleh tengok tadi, mostly saya semua berkaitan dengan elektronik dan teknologi. So dekat vocational ada banyak pilihan course yang korang nak ambil. If korang nak ambil teknologi, boleh. Korang nak ambil bahagian course makeup, fashion designer, banyak lagi. So korang boleh ambil macam bahagian account, elektrik, econ, apa tu nama dia, automotive, lepas tu pembangunan dan sebagainya. So itu yang korang belajar. Dan kalau korang nak masuk, korang kena betul-betul minat benda tu, dan korang pilihlah course yang betul-betul korang suka. So belajar elok-elok apapun, begitu. So thank you kepada fans, siapa nama dia ni? Apa nama dia? Sekejap. So thank you kepada thank you kepada Feno XYZZ kerana telah suggest saya this video untuk saya buat. And itu sahaja saya rasa pengalaman saya berada di college vocational. Untuk diceritakan tu tak ada, tapi untuk dikongsikan kepada korang itu sahaja yang saya dapat. Dan harap korang ambilkan segala yang telah pun saya berkongsi kepada korang semua ni untuk membina diri sendiri ketika berada di college vocational nanti. Kepada yang dah memohon, lepas ni korang kena belajar elok-elok, okay? Korang jangan dengar cakap orang sangat. Macam ada orang kadang-kadang dia menghasuti minds orang lain. Dia cakap qualification ni sebenarnya buruk, qualification ni macam tak bagus, sistem ni semua pelik-pelik kan. Tak. If you betul-betul ikhlas nak belajar, so you go for it. Jangan sia-siakan masa, fokus on the future dan juga fokus on your study, okay? Kalau dekat college vocational ni, kau kena smart lah. Kata saya kena smart. Kalau awak nak belajar macam mana pun, awak nak bermain, boleh. As long as you kena study smart, you kena buat kerja pun kena smart. Gitu. Dan that's all. Thank you for watching. Bye!